Bila orang datang kepada kita, kita akan buat terapi sentuhan. Okay, terapi sentuhan ni sebenarnya sentuhan ni kita bagi tahu sebenarnya melalui deria, mata, hidung, lidah, telinga dan kulit. Maknanya orang datang tu dia melihat bau masakan ke apa, bau wangi, dan dengar, dan telinga dia dengar, lidah dia rasa masakan dan sentuh. Jadi di sini semua akan menjadi laluan ataupun kenderaan kepada dalam dia rasa, iaitu panca indera ke-6. Rasa dia bertenangnya. Tiba-tiba sihat kan. Tak ada buat apa pun, tak bagi dadah pun. Tidak ada. Jadi kita rangsang orang tu melalui laluan-laluan ini, kenderaan-kenderaan ini untuk merangsang rasa itu. Jadi kita tidak merawat fizikal orang tu sangat sebenarnya. Kita lebih merawat kepada rasa orang tu. Jadi apabila orang tu datang, kita rawat rasa dia. Melalui mata dia melihat, oh betul lah indahnya. Apa yang dia dengar, oh inilah dia yang apa yang Nabi kata, bau dah. Okey, jadi masuk kepada terapi sentuhan. Okey, terapi sentuhan ni apa fungsi dia? Yang kita tahu bila orang tu sebelum dia buat terapi sentuhan, dia nak datang pada kita, dia kena faham. Okey, dia kena faham untuk menyingkatkan masa. Kalau dia datang dalam keadaan dia tak faham, kita kena cerita the whole picture lagi. Jadi kita galakkan sebelum orang datang daripada kita, dia dengar dulu video-video yang ada dekat dalam Telegram ni, dengar semua dengan jelas dulu. Cuba faham betul-betul. Cuba faham. Bila dia datang ke kita, insya-Allah kita cakap dalam 2 3 4 minit, 5 minit tekan-tekan. Dia perlu bantu diri dia dan dia perlu bantu kita juga. Sebab apa? Kita tidak boleh bagi masa yang banyak untuk kita nak cerita. Sebab apa? Kesian pada orang lain yang menunggu. Jadi kita perlu bantu, dan masa itu, dan kita harap orang dengarlah betul-betul video ni, fahamkan betul-betul apa yang kita cuba sampaikan dari segi otak, perut, amalan kita. Bila datang dia terapi saraf, apabila orang tu dah dapat gambaran, jadi kita akan tekan saraf dia di mana kita tahu saraf-saraf yang 15 saraf yang utama yang kita tekan di peringkat kepala dengan sampai ke bahu ni adalah saraf utama antara otak penyambung kepada tubuh kita. Orang tu Parkinson sekalipun, dia ada trigeminal, dia ada kebas-kebas kat pada orang kan. Lepas tekan saraf tu, dia tiba-tiba rasa sedap. Kenapa? Sebenarnya apabila kita tekan saraf dia, kita ada saraf-saraf tu yang kita saraf dan salur darah tu yang kita main dia punya tekanan tu, maka dia merangsang bahagian-bahagian tubuh tu. Tetapi sebenarnya yang apabila kita gambarkan kepada dia dalam keadaan tenang tu, kita akan katakan yang baik-baik dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dalam keadaan saraf-saraf dia sedang ditekan itu, dia tidak perasan dia tertidur pun. Kita tidak hypnotize pun. Kita tidak hypnotize. Kita hanya bercakap, ya Allah, Allah benar. Kita tekan saraf yang ada setengah orang tu, dia dah tangguh jumpa kita, dia dah faham banyak. Datang jumpa kita dalam masa 10 saat, tekan saraf yang pertama pun dia dah tertidur. Pasal dia dah datang tu, dia dah buat penyerahan. Penyerahan tu, dia dah tak takut dah pada Allah, dia dah tak takut pada mati, dia dah tauhid, dia dah Allah punya segala-galanya, dia datang dah. Tapi bila dia datang, dia tak tengok video. Dia datang, dia tidak faham lagi, dia kelang kabut lagi, dan kita kena menenangkan dia dulu. Itu yang menjadi berat sudah. Tapi kalau dia datang dalam keadaan dia dah faham, dia dah amalkan sikit, jadi dia datang, kita betulkan saraf dia. Tekan saraf dia. Dan di situ apa yang kita nak sampaikan. Bila kita tekan saraf dia sendiri tertidurnya. Apabila saraf-saraf utama kita, maknanya jelaslah badan kita, fizikal kita, dia akan connect kepada otak, emosi kita serta rohani kita. Dia tertidur. Bila dia tertidur itu, sebenarnya dia bukan tidak sedar. Dalam keadaan dia tertidur tu, dia dalam peringkat subconscious mind dia, di tingkat bawah minda, bawah sedar dia dengar semua ni. Bila kita kata angkat tangan, dia angkat tangan. Bila kata tangan tak boleh angkat, dia tak boleh angkat dan sebagainya. Tidur dengan aman. Ingat, buat penyerahan kita. Allah lah nak memulihkan kita. Kita tak ada daya. Serah pada Allah. Kerana Allah yang cipta. Allah yang buat kita dekat mamak Allah. Jadi kalau kita dah rosak badan kita, bagilah balik diri kita ke Allah. Pandailah Allah nak pulihkan. Kan? Jadi bila kita shut down dengan kita bagi Allah. Jadi tiba-tiba, apa yang kita nak sampaikan di situ? Pertama, gambar dan tauhid kita. Pertama bila orang tu dia tertidur, itu yang dipanggilkan bisikan yang baik. Yang katalah kita tekan saraf tu, kita buat bisikan yang baik. Bawa orang tu ke jalan yang baik. Allah benar. Jadi orang tu tidak boleh bangun.
Kan? Jadi dia tertidur. Maka dia kena ingat, di situlah kita nak bagi tahu kat dia. Jika dalam keadaan sedar sekalipun, nak tertidur dan sebagainya, kalau dia mengambil bisikan iblis sebagai teman kepada dia, macam mana? Contoh, iblis kata, kau nak mati, cekik diri kau. Cekik, dia pun mencekik diri dia. Padahal benda tu adalah bisikan, ya, menjadi halusinasi, menjadi paranoid, dan sebagainya. Jadi iblis, yes, wujud. Jin, wujudnya Allah kata, ya. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan benda ni semua. Kita jangan bersama dia. Jadi apa yang kita perlu buat, kalau kita lemah dan lalai, kita akan bersama dia. Tetapi kita perlu sihat dan kuat, jaga perut, merupakan benteng utama, ya, dan ibadah-ibadah lain. Jadi bila kita jelas, apabila kita otak kita kebal dengan tauhid kepada Allah, mana Allah kata benar, jaga perut sihat dan kuat, okey, maka tak ada lagi bisikan. Maka datang dakwah apa-apa, kita tidak akan terjejas sedikit pun. Datang, itu tak apa lagi dakwah luar ni kata kau takkan pulih, tak akan terjejas, ya. Apa pula Allah kata pulih? Kau ni ikut Allah ke ikut siapa? Contoh, ya kan. Jadi kalau kau nak percaya benda-benda yang merapu, iman tu, akidah dah terganggu tu, apabila kita percaya pada dakwah kata anda tidak akan pulih, maka mengucap dulu, yang kita kata. Mengucap, jika masih percaya kalau kencing manis tak boleh pulih, 3 serangkat tak boleh pulih, awak percaya kepada itu, maka mengucaplah, kerana telah terganggunya akidah kita. Di situ kita nak bagi tahu iman akidah kita. Jadi apabila kita suruh bila kita terpercaya kepada dakwah luar, terpercaya yang lagi dahsyat apabila dakwah yang datang daripada dalam ni, dakwah jahat iblis, mengatakan kau sakit, kau ini. Dalam keadaan kita lemah dan lalai, kita dipengaruhi oleh bisikan yang Allah katakan. Jadi terpengaruh pada itu, maka hancurlah hidup kita. Jadi tidak boleh bergerak. Tiba-tiba aku rasa cekik. Kenapa ya? Biasa orang cakap, antara asar nak ke maghrib tu selalu rasa cekik. Pertama sekali, otak dia telah dimasukkan dengan perkara itu. Sebab mungkin dia pernah kena pada masa itu, pada waktu itu nampak macam meredup, macam muram, macam apa, tak seronok ke apa ke waktu itu, dan benda tu telah termain dekat dalam minda dia. Itu yang pertama, tertanam yang pertama, ya. Dan dia kena sekali pada waktu itu, dan dia trauma pada waktu itu, dan dia terbawa pula. Tambah pula lagi bisikan tu, iblis tadi dah lemah dah lain. Waktu zuhur, waktu asar ni, inilah masa yang kau kena dulu. Contoh, ya. Dia selalu duk main dalam fikiran kita sampai kita jadi trauma. Maka kita percaya, ya, kita terpercaya kepada iblis. Maka iblis tu kata, kau tak boleh bangun, kau tak boleh ni. Okey, jadi itulah yang kita buktikan antaranya bila kita terapi saraf, kita tidak pun suruh orang kita tidak hypnotize orang tu sebenarnya. Kita tekan saraf orang tu tertidur. Jadi dalam keadaan tertidur dia rasa, kita bercakap kepada, ya. Kita bagi tahu Allah benar. Percayalah segala janji Allah. Minta ampun pada Allah. Okey, selesai. Okey, dia dah tertidur, ya. Dia tertidur sendirinya. Bila tekan saraf 2-3 saraf, dia tertidur sendiri. Jadi waktu itu kita gambar yang baik, maka baiklah gambaran dalam fikiran dia. Okey, jadi sampai ke tahap bila saraf-saraf tu telah dirangsang kembali, maknanya saraf tadi kita telah bantu merangsang hormon tadi. Kami tahu ke mana sakit dia sebenarnya. Mungkin, ya, secara fizikal, secara rasa, ya, kami tahu okey benda saraf-saraf ni pergi mana, sebab sensitiviti kita, ya. Kan? Tetapi tahu tak kita, kami ni macam mana nak memulihkan orang itu dari sudut mekanisme, macam mana ATP prosesnya, macam mana sel darah kita nak pergi macam ni, nak repair, datang pula nak repair. Kami tidak tahu. Bila Allah pulihkan pun tidak tahu. Kami tahu buat kerja kami saja. Pemulihan jelas kita kata, itulah kami cakap milik Allah. Allah je tahu nak repair. Bila kita punya rangsangkan balik, betulkan balik saraf tu, rangsang sebanyak-banyak hormon, ya, dengan kata-kata yang baik, ya, janji-janji Allah, termasuklah tekan balik saraf-saraf tu, ya. Jadi, dan kita mewujudkan balik kepercayaan, maknanya imannya kepada Allah. Dan bila dia dah tenang, apa jadi bila dalam keadaan tidur? Dia tenang. Bila dia tenang dengan niat serta dia setelah buat penyerahan pada Allah, maka dia tidur dalam keadaan tenang yang sekosong-kosongnya. Bukan lagi tidur dalam keadaan yang iblis. 5 minit kata tidur. Bukan lama, 5 ke 10 minit katakan. Bila dia tidur dalam 5 ke 10 minit dengan gambar yang seronok, okey, oksigen, jantung dia akan perlahan. Sebab apa?
Bila dia tenang, dia tak pakai banyak oksigen. Bila tak pakai banyak oksigen, jadi otak dia masih ada oksigen. Jadi otak dia akan bagi tahu kat jantung ataupun otak-otak lain tak pakai banyak oksigen sebab dia dah bertenang. Okey, jadi jantung dia bagi tahu, okey, boleh bertenang. Sebab apa? Darah dah sampai. Otak dah bagi tahu kat jantung kan. So jantung dah tahu darah dah sampai, jadi dia bertenang. Bila dia bertenang, okey, salur darah dia pula tidak akan tertekan, maka dia akan lebih fleksibel. So darah mengalir dengan baik, bahagian-bahagian yang tak lalu tu semua dah telah dirangsang balik je, maka Allah beri pemulihannya. Lalu baik, bangun-bangun, dah hilang Parkinsonnya. Contoh, dah hilang sakitnya, dah hilang panic attack, sakit jantung, whatever, hilang. Jadi yang stroke, kenapa saya rasa boleh? Jadi itulah di antaranya apabila sakit itu bila di belakang ini telah digambarkan dan gambar itu telah di replay every single second. Replay. Dan gambar yang replay itu yang kita replace dengan gambar tauhid kepada Allah. Replace balik ni yang Allah janji. Yang janji-janji yang penyakit tidak boleh pulih itu kita orang itulah umpama. Nampak keluar. Bubuh cerita baru. Itu je umpamanya. Belakang ini yang mengatakan penyakit tidak boleh pulih. Gambar ini remove. Kita remove. Macam mana? Kita remove pada waktu itu. Dan kita bersahabat pula dengan dia pula lagi dekat dalam video, dalam grup-grup kita. Kita sentiasa tanamkan janji Allah sebagai iman akidah kepada Allah. Okey, jadi bila otak dia dah mula bertenang, tidak fikir dengan banyak, darah dia akan sampai ke otak. Okey. Penyakit tu dah hilang ke? Belum. Penyakit tu dalam proses antara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ke 5 bulan. Jadi sementara ini dia perlu bertenang. Bertenang inilah yang penting untuk bantu cepat pemulihan. Even kalau dia makan sekalipun nutrien-nutrien, kita tak cerita lagi bab nutrien kan? Tak apa. Itu hanya subtopik. Hanya subtopik. Pemakanan ni sebenarnya itulah puncanya. Tetapi kita dah tunjukkan solusinya. Tinggalkan sintetik dulu, makanlah yang rempah-rempah dengan herba punya masakan. Sedap. Kita dah bagi solusi, banyak video Dalam masa ini nak masa pemulihan ni, kita akan rasa healing, rasa limbah-limbah sebagainya. Kembalilah pada yang kita cakap ni. Okey. Jadi ikutlah dalam grup yang kita Telegram dan sebagainya. Itulah yang kita dok bagi tahu setiap hari. Allah janji. Tanam dan kita bersahabat. Insya-Allah mintalah kita bersahabat hingga ke akhir hayat Insya-Allah serahkan diri hanya kepada Allah, tiada yang lain. Percaya dan istiqomah terus. InsyaAllah sihat. Amin.